Sejahtera semua, hari ini kita akan belajar bab 1 iaitu 1.2.2 menerangkan konsep asas seni bina von Neumann. Sebelum kita meneruskan asas seni bina von Neumann, kita imbas kembali apa yang kita pelajari minggu lepas ya. Kerana dia ada kaitan rapat dengan penerangan yang seterusnya nanti. Apa yang kita pelajari minggu lepas ialah kitaran mesin. Kitaran mesin ini melibatkan 3 proses ya. Satu ialah capai, yang kedua ialah nyakot, yang ketiga ialah laksana. Capai dalam bahasa Inggerisnya ialah fetch, kemudian decode untuk nyakot, execute untuk laksana. Maka selalunya kita akan sebut FDE. Nanti juga akan selalu sebut tentang FDE ya. Kita balik semula kepada seni bina von Neumann. Seni bina von Neumann. Pada tahun 1945, John von Neumann mendapat idea mencipta kaedah untuk menyimpan atur cara komputer dalam sistem komputer. Atur cara komputer ini kamu semua pernah mengalaminya ya, dan kamu pernah buat atur cara menggunakan CSS, PHP, SQL dan berbagai-bagai lagi. Atur cara dan data disimpan dalam ingatan dan digerakkan dari unit ingatan ke pemproses. Ataupun unit ingatan ni kita sebut sebagai RAM, Random Access Memory. Ya. Kan dihantar ke pemproses ataupun CPU. Tiga komponen utama dalam seni bina von Neumann ialah yang pertama ialah CPU, yang kedua ialah ingatan ataupun RAM tadi, dan yang ketiga adalah peranti input output. Kalau digambarkan dalam bentuk gambar raja, dia begini. Input akan menghantar data kepada CPU. Untuk dijadikan sebagai output. Ya, jadi ada 3 perkara penting di sini. Input, output. Ini satu. Yang keduanya ialah CPU. Ada satu tertinggal di sini. Sepatutnya ada daftar di sini. Dan yang ketiganya ialah ingatan ataupun RAM. Ingatan. 3 komponen dalam seni bina von Neumann. Ketiga-tiga komponen ini akan dihubungkan oleh sistem bas. Sistem bas ini terdapat 3 perkara. Ya. Perkara yang pertama ialah sistem bas data. Kemudian bas alamat. Dan sistem bas kawalan. Begitu juga dengan sebelah sini, benda yang sama. Jadi ketiga-tiga komponen ini iaitu I/O, CPU dan ingatan akan dihubungkan oleh bas ataupun sistem bas. Bas data, tanggungjawabnya ialah untuk menghantar data daripada I/O kepada CPU. Dihantar. Selepas diproses oleh CPU, CPU akan hantar balik kepada I/O. Begitu juga dengan perkara ini. Ya. CPU akan ambil data daripada RAM. Selepas diproses, CPU akan hantar balik kepada RAM untuk digunakan ataupun untuk disimpan. Yang kedua ialah alamat. Selepas data tersebut diproses, maka CPU akan alamatkan kepada mana, device yang mana, peralatan yang mana. Contohnya, selepas data diproses, dia nak hantar ke monitor kah, ataupun dia nak hantar ke printer ataupun speaker. Begitu juga dengan CPU ke ingatan.
Selepas diproses data, dia akan hantar semula kepada ingatan. Dalam ingatan dia ada ruang-ruang yang tertentu ataupun kita panggil sebagai kluster. Okey. Bila dia hantar data, dia nak hantar data itu dan simpan dekat sini ataupun sini ataupun sini. Jadi itulah tanggungjawab bas alamat. Dia alamatkan ke mana. Okey, bas kawalan pula ialah mengawal segala proses ataupun segala litar ataupun trafik yang berlaku terhadap bas data dan bas alamat. Dia akan kawal. Ya. Mengapa dia kawal? Kawalan ini penting, bas kawalan ini penting untuk mengelakkan berlakunya kesesakan dan juga untuk memastikan data dan alamat itu perjalanannya lebih sistematik. Ya. Itu ialah tugas bas kawalan. Okey, sistem bas ini dia dibahagikan pula kepada dua bas, ya. Satu ialah bas dalaman dan satu ialah bas luaran. Bas dalaman menghubungkan komponen-komponen dalam pemproses dan membenarkan komponen tersebut bertukar-tukar maklumat. Okey, dia hanya berlaku dalam pemproses. Okey, bas dalaman hanya berlaku pada CPU. Okey, cikgu terangkan. Dalam CPU ini, data akan dihantar ke unit kawalan. Kemudian, selepas data itu diterjemah, dia akan dihantar ke unit aritmetik logik untuk dilaksanakan. Okey. Kemudian, apabila data itu telah selesai diproses, dia akan kembali semula kepada daftar. Ya, jadi berlaku kitaran FD. Kitaran itu berlaku menggunakan bas dalaman ini. Anak panah ini sebenarnya ialah bas dalaman. Ya. Bas dalaman. Dan yang ini sebenarnya ialah menggunakan bas data. Okey. Jadi bas dalaman hanya berlaku dalam CPU saja ataupun pemproses. Okey, seterusnya bas luaran. Bas luaran menghubungkan pemproses dengan komponen luaran seperti ingatan dan peranti input-output. Jadi dia melibatkan tiga perkara tadilah, tiga perkara yang penting dalam seni bina von Neumann, iaitu CPU, ingatan dan peranti input-output. Jadi dalam bas luaran dia ada bas data. Bas data juga berlaku dalam bas dalaman sebenarnya, ya. Okey, bas data digunakan untuk memindahkan data, dia ada tertinggal sedikit sini, antara pemproses, ingatan dan peranti input output. Kemudian bas data juga melakukan pemindahan data antara daftar, yang ini yang berlaku dalam CPU lah, unit kawalan dan ALU. Ini CPU. Okay. Kemudian bas alamat digunakan bagi membawa alamat lokasi yang menempatkan data dan arahan dalam ingatan utama. Ia mengandungi alamat peranti input output. Jadi ini adalah ingatan utama. Dalam RAM pun dia ada alamat. Okey. Input output ini dia dialamatkan kepada peralatan apa, peranti apa, ya. Okey. Kemudian kita ada bas kawalan. Bas kawalan mengandungi isyarat kawalan yang digunakan bagi mengawal operasi keseluruhan sistem. Semua sistem, bas alamat dia yang kawal, bas data dia yang kawal, untuk mengelakkan berlakunya kesesakan dan juga untuk memastikan data dan alamat itu berlaku dalam proses yang lebih sistematik. Seterusnya, unit pemproses pusat ataupun CPU. Ya, komponen yang paling penting dalam sistem komputer, juga dikenali sebagai pemproses, dalam bahasa Inggerisnya processor. Dalam ni ada tiga komponen utama yang sering cikgu sebut. Yang pertama ialah ALU, iaitu unit aritmetik dan logik.
Yang kedua ialah daftar ataupun register. Yang ketiga ialah unit kawalan ataupun control unit. Okey, apa guna unit aritmetik dan logik? Melakukan operasi aritmetik, tambah, tolak, bahagi, darab, nilai, negatif dan sebagainya. Dia juga melakukan operasi logik dan atau tak atau dan sebagainya. ALU menerima input daripada daftar-daftar dalam CPU dan menghasilkan maklumat yang dihantar ke daftar sebelum disimpan dalam ingatan. Okey, kemudian daftar. Daftar menyimpan data dan arahan yang dicapai dari ingatan utama sebelum dihantar ke ALU untuk diproses dan menyimpan hasil pemprosesan sementara sebelum dihantar ke ingatan utama dan dipamerkan melalui peranti output. Contoh yang cikgu beri minggu lepas ialah Ali. Ali akan dicapai, kemudian dinyah kod, kemudian melalui pelaksanaan, kemudian dia akan simpan. Tapi kalau proses itu sudah selesai, dia akan keluarkan melalui peranti output. Okey, yang ketiga ialah unit kawalan. Unit kawalan ini menerima dan menjana isyarat-isyarat bagi mengawal keseluruhan sistem komputer. In-out utamanya ialah denyutan isyarat dari sistem jam. Ya, sebenarnya CPU ini dia akan mengalami denyutan mengikut per saat. Dalam satu saat berapa denyutan dia boleh buat. Ya, makin laju denyutan per saat, makin lajulah komputer kita, dan diukur dengan ukuran hertz. Unit kawalan mengandungi penyah kod arahan. Jadi dalam unit kawalan inilah yang akan menterjemah bahasa manusia kepada binary code. Dan dalam unit kawalan ini ada logik pemasaan. Ya, logik pemasaan ini yang cikgu sebut tadi, berapa denyut satu saat tu berlaku. Ya, dan juga dia mempunyai kawalan ke atas keseluruhan yang berlaku dalam CPU tersebut. Okey, daftar pula dia mempunyai beberapa jenis. Ya, nanti kamu bacalah ya. PC, jenis yang pertama ialah PC pembilang atau cara. Yang kedua ialah accumulator ataupun daftar pengupuk. Yang ketiga ialah MAR ataupun daftar alamat ingatan. Yang keempat ialah MDR, iaitu daftar alamat ingatan, dan IR, daftar arahan. Okey, kita lihat lagi tentang sistem jam dalam asas seni bina von Neumann. Okey, seterusnya ialah sistem jam ataupun clock system. Jadi clock system ini merupakan satu peranti chip dalam pemproses yang menjana denyutan elektronik pada kadar yang tetap bagi menyeragamkan semua operasi komputer. Okay. Dia dalam CPU. Okay. Dalam CPU ini ada satu peranti chip yang menyeragamkan semua operasi komputer. Okey, unit denyutan itu dipanggil sebagai hertz. Hertz ialah unit yang digunakan untuk menghitung kadar kelajuan jam dalam pemproses. Kadar kelajuan jam itu ialah denyutan jam dalam CPU. Biasanya 1 hertz bersamaan dengan 1 denyutan. Apa dia denyutan? Denyutan itu ialah FDE. Sekali denyut dia boleh buat FDE dalam 1 saat. Ya, 1 hertz 1 saat FDE berlaku. Okey. Kita bagi contoh ialah 160 MHz bersamaan dengan 160 juta denyutan ataupun kitaran ataupun kiraan sesaat. FDE itu boleh berlaku sebanyak 160 juta kali dalam 1 saat. Kamu bayangkan. Pemproses akan menggunakan denyutan ini sebagai melaksanakan arahan dalam kitaran mesin. Makin laju denyutan, makin lajulah komputer tersebut.
Ya, satu arahan memerlukan satu kitaran mesin untuk dilaksanakan. Okey, kalau kamu lihat di sini dia kata kitaran mesin. Okey. Memerlukan satu kitaran mesin. Kitaran mesin ini ialah F D E. Dengan itu, lebih tinggi kelajuan hertz, lebih laju komputer tersebut. Okey. Nah, ini ialah dia punya kiraan. 1 hertz sama dengan 1 cycle. 1 cycle itu adalah 1 kitaran FDE per saat. 1 megahertz 1 juta kitaran per saat. 1 gigahertz bersamaan dengan 1,000 juta kitaran per saat, dan seterusnya. Okey. Kamu bayangkan, kalau denyutan itu makin laju, maka komputer kita prosesnya lebih laju. Okey. Kita ambil contoh yang sebenarnya, ya. Kita lihat di sini. Ini ialah CPU. Intel ialah CPU. Kalau kita nak lihat kelajuan sesebuah komputer itu, kita lihat bahagian ini. Ini. Okay. Kelajuan. Okay. Okey, itu ialah sistem jam dalam asas seni bina von Neumann. Sekian, terima kasih. 1.2.3 kita akan teruskan kemudian.